Selamat petang dan salam sejahtera kepada Dr. Kaidir dan rakan-rakan sekalian. Saya Enti Anak Lernunung bersama dengan dua rakan pembentang iaitu Wan Nurhaliza binti Wan Sabri dan Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syabudi. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang telah ditetapkan iaitu lama waktu atau usia bahasa dapat ditentukan menerusi penerapan kaedah glotokronologi. Huraikan. Baiklah, pertama sekali kita akan melihat konsep lama waktu atau usia bahasa. Silsilah bahasa mengandungi peringkat perkembangan bahasa yang ditentukan berdasarkan usia bahasa atau istilahnya lama waktu yang berbeza-beza. Pemeringkatan bahasa telah mewujudkan istilah kekeluargaan bahasa seperti filum, rumpun, keluarga, bahasa, dialek dan seterusnya. Dalam pada itu, Noriah pada tahun 2021 telah menyatakan bahawa peringkat bahasa inilah yang digunakan untuk menentukan usia dan kelompok bahasa tersebut. Misalnya, filum bahasa merupakan kelompok bahasa induk yang paling tua usianya, iaitu 5,000 tahun ke atas. Oleh itu, Muhammad Kaidir 2020 telah mendefinisikan lama waktu bahasa sebagai umur sesuatu bahasa itu yang dikira dari masa bahasa itu berpecah atau dipencarkan dari bahasa induknya. Istilah pemencaran ini digunakan untuk merujuk kepada bahasa yang lebih muda atau disebut bahasa turunan. Justru, lama waktu atau abad pisah bahasa hanya dapat ditentukan dengan penerapan rumus glotokronologi. Baiklah, terima kasih rakan pembentang saya Enti. Saya akan menyambung sesi pembentangan ini dengan menerangkan apakah itu kaedah glotokronologi. Menurut Nurah Mohammed, 2021, glotokronologi merupakan kaedah yang digunakan untuk menghitung usia bahasa berkerabat dalam ribuan tahun dengan menggunakan formula tertentu. Hal ini bertepatan dengan pendapat Kraft 1984 yang menyatakan bahawa kaedah tersebut adalah teknik dalam linguistik historis komparatif dalam pengelompokan bahasa berdasarkan hitungan waktu atau perhitungan usia bahasa yang berkerabat. Selain itu, menurut McMahon dan McMahon 2012, turut menyatakan bahawa kaedah leksikostatik dan glotokronologi merupakan kaedah yang berkait rapat dengan penggunaan kosakata dalam membuat kesimpulan sejarah tentang hubungan antara bahasa. Jadi, kaedah ini bertujuan menentukan tahun pisah dalam ribuan tahun atau abad, lama waktu atau usia bahasa dan tingkat kekerabatan bahasa yang dibandingkan. Menurut Nurah Mohammed 2021, beliau menyatakan bahawa cara penentuan abad pisah menerusi kaedah glotokronologi ini terbagi kepada 7 langkah. Yang pertama, pekaji perlu mencari nilai T atau waktu pisah dan umur bahasa. Rumusnya adalah T sama dengan log C per 2 log R. T adalah waktu pisah dalam ribuan tahun atau abad, C adalah peratus kata berkerabat atau nilai akhir kaedah leksikostatik, R adalah kadar bertahan kosakata dalam 1000 tahun iaitu 0.86 bagi 100 patah kosakata dan 0.81 untuk 200 patah kosakata. Yang kedua adalah pekaji perlu mencari nilai S. S sama dengan punca kuasa C kurungan 1 tolak C tutup kurungan per N. C di sini bermaksud peratus kata berkerabat dan N merupakan kosakata yang dibandingkan. Langkah bagi kaedah glotokronologi yang seterusnya adalah cari nilai C yang baharu atau C1. Nilai C1 ini merupakan peratus kekerabatan baharu, iaitu rumusnya adalah C1 sama dengan C tambah S. Langkah yang keempat adalah cari nilai T1. Nilai T1 ini merupakan waktu pisah yang baharu dan rumusnya adalah T1 sama dengan log C1 per 2 log R. Dan langkah yang kelima adalah cari jangka kesalahan. Rumusnya adalah T tolak T1. Langkah yang keenam adalah nilai bagi jangka waktu pisah. Nilai bagi jangka waktu pisah ini adalah antara T tambah kurungan T tolak T1 hingga T tolak kurungan T tolak T1. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan abad pisah iaitu daripada tahun terkini atau tahun 2022. Iaitu rumusnya adalah 2022 tolak nilai jangka waktu pisah bagi T tambah kurungan T tolak T1 dan tahun 2022 tolak nilai jangka waktu pisah bagi
rumus T tolak kurungan T tolak T1. Dalam pada itu, kumpulan kami memilih untuk menentukan lama waktu atau usia dua buah bahasa, iaitu bahasa Melayu dengan bahasa Mireh. Berikut merupakan jadual perbandingan 100 kosakata bahasa Melayu dengan bahasa Mireh yang diambil daripada buku Noriah 2021 menelusuri intisari linguistik sejarah dan perbandingan. 100 kosakata tersebut akan dibandingkan dan ditentukan sama ada kosakata tersebut berkoknan, tidak berkoknan ataupun disingkirkan dengan menggunakan kaedah leksikostatistik. Hal ini bagi mendapatkan peratus kosakata berkerabat. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan peratus kosakata berkerabat. Secara kesimpulannya, terdapat 3 kosakata yang telah ditolak dengan alasan tersendiri. Antaranya pasangan kosakata kulit pokok dalam bahasa Melayu dengan ulaid aju dalam bahasa Mireh dan pasangan kosakata matahari dalam bahasa Melayu dengan mata daloh dalam bahasa Mireh telah ditolak kerana terdiri daripada kata majmuk. Satu lagi kosakata yang ditolak iaitu kosakata berjalan dalam bahasa Melayu dan melahau dalam bahasa Mireh kerana kata dasarnya telah pun wujud. Sehubungan itu, antara 97 kosakata yang dibandingkan, sebanyak 58 kosakata yang berkoknan atau bersamaan dengan 59.8% kosakata berkerabat. Dengan itu, jangka waktu pisah dan tahun abad pisah bahasa Melayu dengan bahasa Mireh dapat ditentukan melalui penerapan kaedah glotokronologi yang akan dihuraikan dalam bahagian yang seterusnya. Baiklah, seterusnya, setelah kita mendapat tahu nilai peratus kata berkerabat iaitu 0.598 ataupun 59.8%, maka langkah seterusnya ialah penerapan kaedah glotokronologi untuk menentukan lama waktu kedua-dua bahasa yang dibanding. Jadi terdapat 7 langkah yang telah digunakan semasa menentukan lama waktu kedua-dua bahasa menggunakan kaedah glotokronologi. Jadi yang pertama ialah dengan mencari nilai T. Nilai T merupakan waktu pisah dalam ribuan tahun atau abad. Jadi, formula yang digunakan adalah seperti berikut. T sama dengan log C per 2 log A. Jadi, C merupakan peratus kata berkerabat. Jadi, kita dapat tahu bahawa nilai peratus kata berkerabat yang telah ditemui sebelum ini ialah 0.598. Maka, kita akan terus menggantikan nilai C ini kepada 0.598. Nilai R pula merujuk kepada kadar bertahan kosakata dalam 1000 tahun. Maka nilai yang telah digunakan ialah 0.86 untuk 100 patah kosakata. Jadi, kita akan terus melakukan pengiraan dengan menggunakan kalkulator saintifik. Maka jawapan yang ditemukan adalah seperti berikut. Jadi, kita akan teruskan dengan pengiraan seperti biasa. Jadi akan kira satu persatu, iaitu negatif 0.514, kemudian dibahagikan dengan 2 darab negatif 0.151. Maka jawapan yang diperolehi ialah 1.702. Kemudian kita akan darabkan dengan 1000 untuk mendapatkan nilai akhir iaitu T sama dengan 1702. Maka kita akan telah mendapat nilai T dan seterusnya kita akan mencari nilai S iaitu dengan menggunakan formula punca kuasa C dalam kurungan 1 tolak C tutup kurungan per dengan N. C seperti yang mana kita dapat tahu sebelum ini ialah peratus kata berkerabat. Maka nilainya adalah sama seperti tadi iaitu 0.598. Manakala N merupakan jumlah kosakata yang dibandingkan. Maka jumlah kosakata yang dibandingkan ialah 97. Kita akan menggantikan nilai C dan N ini, maka penulisannya akan berbentuk begini. Punca kuasa 0.598 dalam kurungan 1 tolak 0.598 tutup kurungan per 97.
maka kita akan selesaikan yang dalam kurungan terlebih dahulu, iaitu 1 tolak 0.598, maka jawapannya akan menjadi 0.402. Seterusnya kita akan selesaikan bahagian ini untuk menghilangkan kurungan. Maka 0.598 darab dengan 0.402. Maka nilai yang diperolehi ialah 0.2404 dibahagikan dengan 97. Jadi jawapan yang bakal diperolehi ialah punca kuasa 0.00248. Jadi untuk mendapatkan nilai S yang terakhir ialah kita akan teruskan dengan menggunakan kalkulator sahaja, iaitu dengan menekan punca kuasa 0.00248, maka jawapan yang diperolehi ialah 0.498. Baiklah, seterusnya ialah langkah yang ketiga, iaitu mencari nilai C yang baharu ataupun C1. Jadi, untuk mencari C yang baharu, formulanya adalah C tambah S. Seperti yang kita dapat sebelum ini, iaitu C yang baharu, C yang asal iaitu 0.598 tambah dengan S yang baru kita peroleh sebentar tadi, iaitu 0.0498. Maka jawapannya ialah C1 sama dengan 0.6478. Seterusnya kita beralih kepada langkah yang keempat, iaitu mencari nilai T baharu ataupun T1. Jadi formula yang digunakan adalah seperti berikut, iaitu T1 sama dengan log C1 dibahagikan dengan 2 log R. Jadi C1 kita peroleh sebentar tadi iaitu 0.6478, terus dihentikan dan dibahagikan dengan 2 log R, iaitu R ialah 0.86. Maka kita selesaikan satu persatu, iaitu log 0.6478 kita akan peroleh negatif 0.434 dibahagikan dengan 2 log 0.86, kita akan peroleh negatif 0.302. Langsung ditekan kalkulator, kita akan peroleh jawapan 1.437. Kemudian didarab dengan 1000, maka jawapan yang diperoleh ialah 1437. Seterusnya kita beralih kepada langkah yang kelima, iaitu mencari jangkaan ralat. Jadi jangkaan ralat formulanya adalah seperti berikut, iaitu T yang asal ditolak dengan T yang baru. Bermaksud T yang asal iaitu 1702 ditolak dengan T yang baru iaitu 1437. Maka jangkaan ralat yang kita peroleh ialah 265. Kemudian kita gerak ke langkah yang keenam, iaitu mencari jangkaan waktu pisah. Jadi jangkaan waktu pisah ini dapat diperoleh dengan tambah dan tolak jangkaan ralat, iaitu seperti yang tertera, iaitu T tambah jangkaan ralat T1702 tambah jangkaan ralat 265, kita akan dapat 1967. Dan seterusnya T tolak jangkaan ralat T1702 tolak jangkaan ralat iaitu 265. Maka jawapannya ialah 1437. Daripada sini kita dapat tahu bahawa jangka waktu pisah ialah 1437,000 tahun hingga 1967,000 tahun. Secara tidak langsung, kita dapat menentukan tahun ataupun abad pisah dari tahun 2022, iaitu dengan cara 2022 mentolak 1437, kita akan dapat 585 Masihi, iaitu dalam perkataan lain abad ke-6 Masihi. Dan yang kedua ialah 2022 tolak 1967, kita dapat 55 Masihi, iaitu abad pertama Masihi. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahawa jangka waktu pisah ialah abad pertama Masihi hingga abad ke-6 Masihi. Berdasarkan jadual yang tertera, kita dapat menentukan bahawa bahasa yang dibandingkan ialah bahasa Melayu dengan bahasa Melayu, iaitu
kosakata berkerabat 59.8%. Dengan jangkaan waktu pisahnya ialah 14 sehingga 19 abad. Tahun atau abad pisahnya adalah 55 Masihi, iaitu abad pertama Masihi, sehingga 585 Masihi, iaitu abad ke-6 Masihi. Jadi, perkara ini merumuskan bahawa hubungan kekerabatan antara bahasa Melayu dengan bahasa Mirik adalah pada tahap keluarga. Jadi, kedua-dua keluarga tersebut telah berkembang secara bersendirian kira-kira 14.37 hingga 19.67 abad yang lalu. Secara keseluruhannya, pekaji telah membincangkan dan menerapkan kaedah perbandingan leksikostatik dan glotokronologi antara dua bahasa Austronesia, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Mirik. Selain itu, penelitian ini merupakan satu usaha kecil pengkaji untuk mendokumentasikan kosakata bahasa Mirik dan hubungan kekerabatan dengan bahasa Melayu yang dipencarkan daripada induk yang sama menerusi kaedah tersebut yang berkait rapat dengan kaedah leksikostatik. Daripada 97 perkataan bahasa Mirik yang dibandingkan, sebanyak 58 kosakata menyamai atau berkoordinat dengan bahasa Melayu. Peratus kekerabatan menunjukkan jumlah sebanyak 59.8% antara bahasa Melayu dengan bahasa Mirik. Selain itu, abad atau tahun pisah kedua-dua bahasa ini dari tahun 2022 diandaikan berlaku antara abad pertama Masihi hingga abad ke-6 Masihi yang lalu. Jelaslah bahawa kaedah leksikostatik dan penerapan rumus glotokronologi adalah relevan digunapakai dalam menghuraikan salah silah bahasa berdasarkan usia yang mewujudkan istilah kekeluargaan bahasa seperti filum, rumpun, keluarga, bahasa, dialek dan seterusnya. Setakat itu saja pembentangan bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih.